Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk membicarakan hadis yang ke-8, iaitu hadis riwayat daripada Abi Hurairah, saya nak sebut beberapa perkara lagi berkaitan dengan hadis yang ke-7, iaitu berkenaan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan dapat mengecapi kemanisan iman bila dia sudah mencapai ataupun berada pada tahap redha, iaitu redha kepada Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb, Tuhan yang mencipta dan menguruskan alam ini, dan juga redha Islam itu sebagai satu cara hidup, atau kita sebut sebagai agama yang merangkumi setiap aspek kehidupan manusia. Dan yang tiganya, redha bahawa Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Jadi sebelum kita masuk membicarakan hadis yang ke-8, ini sebagai tambahan maklumat berkaitan dengan redha ini juga. Ini saya petik pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, yang membahagikan redha itu kepada dua perkara, pada dua bahagian. Yang pertama, ar-ridha bi fi'li ma amara bihi wa taraka ma naha anhu, wa yatanawalu hadha an-naw' ma abahahu Allah min ghairi ta'din ila al-mahdhur. Yang pertama, redha dengan melakukan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dari melakukannya. Dan perkara ini termasuk dalam bahagian yang Allah haruskan, yang mana perkara yang harus itu ia tidak ada ruang yang boleh menjurus kepada yang haram. Ini yang pertama. Untuk capai, sebab ni dalam konteks menghuraikan hadis ni, saya kemukakan beberapa pandangan ulama lah bila dia hurai hadis yang kita sedang bincang ini. Jadi dia memperingatkan makna ridha itu. Sebab ridha ni satu kalimah istilah syariat yang semata-mata merujuk pada kamus, kita tidak akan dapat kesan makna dia yang sempurna. Sebab itulah mana ulama berusaha berdasarkan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka cuba memberi satu ta'rifan yang lengkap lah, yang kira-kira boleh menampung makna besar pada kalimah ridha itu. Jadi pembahagian yang pertama, ridha, bila sebut ridha, makna ridha, kesan daripada ridha itu, maka dia dengan senang hati, tidak ada sebarang kekangan, ia melakukan perintah Allah, dan dalam masa yang sama ia meninggalkan apa yang Allah larang. Dan perkara ini juga termasuk di dalam amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala haruskan. Ada juga benda-benda yang harus. Benda-benda yang harus maknanya kalau kita tidak buat pun tak apa. Kira-kiranya begitu pada zahirnya. Tidak jelas larangannya, dan tidak jelas benda tu diperintah supaya dilakukan, yang disebut sebagai ma abahullah, apa yang Allah SWT haruskan. Jadi benda-benda ni lah. Tetapi kait benda itu, benda yang harus itu yang tidak jelas, perintah supaya buat dan perintah supaya larang, yang disebut sebagai harus itu, kena lihat pula kesan dia. Di sinilah perlu pada satu penelitian, apakah kesan bila kita laku benda yang harus itu, dia boleh membawa kepada yang haram, boleh membawa kepada benda yang natijah yang tidak baik dan sebagainya. Sehingga kalau sekiranya kemungkinan bila melakukan sesuatu menyebabkan jadi benda tak baik,
perkara itu setengah ulama istilahkan sebagai benda yang keliru, benda yang kita kata syubhah, itu juga lebih baik dielakkan untuk mencapai maqam ridha ini. Kalau tidak usaha tu untuk mengelakkan diri, maka kalau mengikut kaedah yang dibuat oleh Ibn Taymiyah ni, kemungkinan seorang tak akan capai peringkat redha itu. Jadi benda ni kena ingatlah. Ini perkara yang pertama. Jadi benda syubhat ini benda yang kita boleh berlaku lah di setiap zaman. Benda yang tidak jelas. Sehingga kadang-kadang ulama pun pening nak hukum dia, letak di hukum mana dia tu, kedudukan dia tu. Jadi benda-benda gini kena tengok lah. Sebab itulah dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadat, kita kena lebih ketat. Jangan bermudah-mudah. Kalau benda tu berkait dengan ibadat, misalnya berkait dengan kematian, misalnya berkait dengan semaya, yang mana benda ni sudah dipraktik, sudah dijadikan satu amalan di zaman Nabi SAW. Benda yang sudah dipraktik, mana benda ada, benda yang telah siap dah, ni hadirat kita kena perhalusi, kena kemahlah sikit ni. Itu maksudnya ridha bi fi'li ma amara bihi wa taraka ma naha anhu. Benda sudah jelas. Enggak bab semaya, bab puasa, bab gapo ni sebenarnya jelas dah dia. Hakikat sebenarnya. Kalau ada benda tak jelas tu bab lain tu. Ini berdasar pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah ulama menyebutkan, sini dia tidak sebut, cuma kalau kita tengok dalam kitab lain ada juga ulama sebut, mana ridha ini, mana seseorang itu kadang-kadang dia makna dia tu kadang-kadang nak serupa dengan makna takwa itu. Iaitu melakukan apa yang Allah perintah kita lakukan dan meninggalkan apa yang Allah larang kita lakukan, dan perbuatan buat dan larang itu berlaku serentak. Tak akan capai maqam ridha seorang itu, maksiat pun dia buat, ketaatan pun dia buat, tak akan tercapai maqam itu. Ketinggian itu dia tidak akan peroleh. Yang kedua, ini saya sebut rengkang-rengkang. Perkara yang kedua, pembahagian yang kedua, redha ini maknanya redha, ar-redha bil masaib kal faqr wal marad wal dhil. Wa hadha ar-redha ikhtalafa fi ahli al-ilm ala qawlain. Yang kedua, redha menerima segala musibah, ketentuan Tuhan yang bersifat perkara-perkara buruk yang berlaku ke atas seorang, seperti dia menjadi fakir, dia ditimpa penyakit, atau ditimpa apa-apa kehinaan. Pernah satu ketika berada di jawatan yang tinggi, kemudian dia jatuh daripada jawatan itu, dipecat dan sebagainya. Punca dipecat itu kita tidak bincang lah. Boleh jadi kerana kesilapan, boleh jadi kerana fitnah, macam-macam manusia boleh jatuh pangkat kedudukan dia. Walau bagaimana itu, secara zahirnya merupakan satu bentuk kehinaan. Jadi dia boleh terima, tak apa, dia boleh terima dengan tidak ada rasa kesal kepada Allah, tidak ada rasa nak marah pada Allah pun tak ada. Kalau mari selitah pun terus, kita kata dia hapus lalu benda-benda gitu. Mana dia terima tu. Dan benda itu tidak mengganggu amalan-amalan dia, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mengganggu. Ruh keagamaan dia itu tidak mengganggu. Jadi hak bahagian kedua ni sebenarnya ulama khilaf. Apakah dia termasuk dalam wajib ridha dalam konteks ni, ataupun dia adalah istihbab, dikira sebagai sunat perkara yang baik. Jadi setengah ulama kata ridha dengan masaib ini, setengah ulama kata wajib, setengah ulama kata tak sunat saja. Hak wajibnya ke dia sabar. Sebab sabar dengan ridha ni, mengikut setengah-setengah ulama, dia kata sabar ni berada bawah lagi daripada ar-ridha itu. Kadang-kadang hati kita berasa, ni dia sabar ni, dia lebih bersifat manhadi. Kadang-kadang kita berasa berat, boleh jadi timbul dalam bila kata apalah Allah buat aku gini, tapi dia sabar, dia cuba. Itu makna sabar tu rendah sikit. Kalau ridha ni tak ada pun mari berasa nak marah pada Tuhan, dia tak ada. Jadi hak tu hadirat dia
ketinggian ridha tu lah. Siapa tahap tu? Sebab tu disebut boleh rasa tinggi tak tinggi maka ridha sehingga boleh rasa kemanisan iman. Jadi sabar tu duduk bawah pada tu lagi. Ini mengikut setengah ulama lah. Jadi ulama yang menyebutkan begitu bahawa bila seorang ditimpa kesusahan, setengah kata dia wajib redha apa yang berlaku dalam bentuk ditimpa kesusahan. Ada setengah ulama kata tak, redha di situ sunat, tetapi yang wajib adalah sabar. Sebab kalau dia tidak sabar bila ditimpa kesusahan apa sajalah, maka di situ hilang sifat dia. Bukan hilang iman, hilang sifat iman. Iman tu ada, tidak terbatas ke imannya kalau tak sabar pun. Tetapi sifat orang beriman tu tak ada. Ada juga ulama sebut gitu. Jadi ulama faham gitu. Ni hak pendapat hak menyebutkan bahawa redha lebih tinggi daripada as-sabr itu, sebenarnya dia ada dalil dia. Ini hadis dia. Jadi hadis ni hadis ini terdapat dalam Mustadrak Hakim. Hadis ini terdapat dalam kitab Mustadrak Hakim. Namun ada setengah ulama kata hadis ini dhaif. Ni kita nak sebut ni. Tetapi ada setengah ulama kata Al-Albani, Syekh Nasiruddin Al-Albani kata dhaif itu dari satu jaluran sanad. Tapi daripada sanad yang lain ada ulama kata sahih. Tu jadi mukhtalaf itu berdasar kepada kelainan tarik sanad dia tu. Misalnya Nabi SAW bersabda, in istata'ta an ta'mal birridha ma'al yaqin faf'al fa in lam tastati' fa inna fi as-sabri 'ala ma takrahu khairan katsira. Jikalau engkau mampu, kata Nabi SAW, untuk melakukan aktiviti, melakukan amalan dengan ridha beserta dengan yakin, maka buatlah. Jikalau engkau mampu untuk melakukan apa-apa amalan dengan ridha berserta dengan yakin, faf'al, maka buatlah. Jikalau engkau tidak mampu, maka fa inna fis sabri ala ma takrah khairan katsira, maka sabarlah menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, kerana di situ banyak kamu akan dapat kebaikan. Berdasar pada hadis ini ulama kata mana ridha menerima membuat sesuatu dan kita jangka apa pun yang berlaku bila kita yakin nak buat sesuatu, kalau berlaku apa pun di hadapan kita di masa akan datang, dengan sebab keputusan dan tindakan kita ni kita sanggup terima dengan redha. Buatlah. Nabi kata kalau kita yakin ni benda hak molek lah. Tetapi kalau tidak yakin, buat. Boleh juga kita buat. Tapi kita letak kalau tidak berjaya seperti yang kita yakini, misalnya berlaku di sebaliknya daripada apa yang kita target itu, maka sabarlah. Kerana sabar menghadapi perkara yang tidak seperti mana yang kita rancang itu, di situ ada khairan katsira, banyak kebaikan. Jadi hak ni kepada pejual sangat besar lah. Sebab kita sebagai pejual ni banyak macam lah. Kadang-kadang nak menegakkan tauhid, nak menegakkan sunnah, nak ubah persepsi yang tidak betul. Banyak dia punya perjuangan. Setengah orang itu perjuangan dia tu mana nak betul keluarga dia dalam skop yang sempit. Itu perjuangan juga tu. Perjuangan ni luah dia. Bila manusia hidup, maka di situ ada perjuangan sesuai dengan tahap dan kemampuan seseorang. Kita tidak boleh nafikan itu. Bagi setengah orang itu perjuangan dia ke dia nak bagi, hanya nak cari sesuatu nasib untuk anak dia dengan kemampuan dia, dengan dia tidak berpendidikan. Allah memberi nilai pada benda tu hadirat. Jangan kita pandai kecil orang duduk kerja tak utigah pun, dia duduk berjuang nak makan kepada anak bini dia, itu satu perjuangan yang sesuai dengan dia. Allah tidak akan biarkan benda tu sebagai perkara yang sia-sia, tidak ada nilai di sisi Allah. Untuk dia ada nilai, tapi bagi setengah orang tak, perjuangan dia lebih besar. Jadi waktu bergantung kepada kemampuan seorang, dan Allah Maha tahu waktu. Sebab tu kita tengok dalam buat-buat benda molek ni, dia ada unsur istita'ah.
Buat sekadar mampu. Tapi kalau dalam bab benda hak maksiat, benda yang bercanggah, benda mungkar, tak boleh, tak ada istilah. Jangan tinggallah benda mungkar itu sekadar yang kita mampu. Tak ada. Maknanya istilah yang digunakan oleh agama kita tu sangat jelas. Kalau bab maksiat, sebab pertama sekali maksiat ni dia tidak banyak. Benda maksiat ni dia tidak banyak. Dia sikit hakikat. Yang keduanya benda tu memang benda yang tak sesuai dengan fitrah manusia. Yang tiga dia termasuk dalam benda yang manusia mampu buat. Semuanya mampu manusia mampu buat. Benda hak Tuhan lagi. Tetapi benda hak Tuhan suruh, hak dikira sebagai sunnah Nabi, manusia, seorang manusia tidak nak buat semua, boleh katakan dia tidak mampu lah. Jadi dia buat sekadar dia termampu. Sebab nak kira sunnah Nabi daripada masuk bilik air, sunnah Nabi sampai mengetah Nabi. Gak kita ni tahap mana? Duduk dalam level mana kita? Martabat mana kita? Kita buat sekadar kita mampu. Jadi bagi setengah orang, seorang bapa yang kita kata tidak berpendidikan, tidak berpendidikan, kita tengok dalam masyarakat kita, dia pergi pagi, turun pagi, kita tak turun, dia turun dah. Kita balik, dia tak balik lagi. Itulah hidup dia sampai dia mati. Itu satu perjuangan juga tu. Sebab tu Nabi hargai orang lagi. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, dia nak cari sesuatu nasi untuk keluarga dia tu dah. Tu sedekah lah. Nabi bu inilah pada amalan lagu tu. Jadi benda-benda lagu tu hadirat. Kadang-kadang keseimbangan dunia, keselamatan ni kadang-kadang duduk pada orang lagu tu kita tak tahu. Ikhlas dia tu. Dia tak sangka buruk pada orang-orang kaya, dia tidak berdengki dengan orang kaya, dia tidak cuma dia tu. Sebab tu dalam hadis Nabi kita tengok seseorang itu bila dia buat benda wajib, dia tak buat dah lah, masuk syurga juga. Ini untuk tahap orang lagu tu. Tapi waktu tu bukan untuk kalau Abu Bakar, Nabi tak baca hadis tu kepada Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar. Sebab ini kelas lain, ini peringkat manusia lain. Tetapi waktu berguna untuk orang kampung, orang tu yang mana kalau kita nak syarah panjang-panjang pun dia kata serabut agama. Sebab tu kena tengok orang juga. Jadi kalau kita tengok agama ni memang betul lah, agama ni diibaratkan sebagai air mutlak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul. Mana dia sesuai untuk semua orang. Sesuai untuk semua orang. Budak kecil, orang nak mati, pak kebubuh dalam kereta, tak buah hitam dalam kereta. Buah taki air macam mana? Buah tu berasa. Air mutlak tu. Jadi agama ni gitu. Dia bukan eksklusif untuk orang-orang cerdik, tak. Agama dia. Jadi bila kita nak mempraktikkan agama, nak sampai kepada agama, benda yang paling penting adalah mengenal pasti orang itu dia sesuai peringkat mana. Jadi benda tu payah kat lah tu. Sebab itulah dia kalau di universiti, bila guru sampaikan maklumat syarah benda yang sensitif setengah mana pun tak apa. Tapi kalau dalam ruang yang masjid ni, tu payah. Akak sikit dia merasa tinggi, bawah sikit rasa rendah, sebut lebih sikit ni jadi masalah banyak. Sebab apa? Sebab dia punya audience itu pelbagai. Jadi payahlah dia. Sebab tu di sinilah maknanya selain daripada penceramah itu, kuliah itu, dai itu, dia perlu kepada satu bentuk kita kata penyampaian yang teliti. Maka pendengar juga mesti dibui satu kita kata persediaan. Sebab tu ulama kita tulis kitab adab berbeza pendapat. Dia akan berlaku, tak boleh nak elok tu. Nak lari daripada berbeza pendapat ni hendak tali atas muka dunia. Bahkan ahli falsafah Islam kata, kalau kita nak mengelakkan diri daripada benda ikhtilaf ni, kita pergi di hujung dunia pun tak akan cukup. Tetap akan berlaku khilaf. Sebab dalam diri kita sendiri pun berlaku khilaf. Hari ni kata lagu ni, esok kata lagu lain, kemarin mikir lagu ni, esok mikir lagu. Benda tu pun sama kita sendiri, atas diri kita sendiri. Kita menentukan sikap kita, menentukan tindakan kita pada berbeza-beza. Hari ni lain selain. Apa tu kalau manusia berbeza-beza? Jadi bagi saya hadirat, dalam konteks ni, kalau dalam bahasa Kelantan kita kena anggap benda ni benda biasa, benda manis bangun. Tak suruh pelik belah mana. Kalau masih dalam ruang yang diizinkan oleh syarak, kecuali dalam bab akidah. Kalau dalam bab akidah tak boleh, dia kena serupa tu. Tapi selagi benda ni dalam bab fiqh, dan benda tu benda ikhtilaf sungguh lah. Benda ada dalil, kecuali benda yang langsung tak ada dalil lah. Tu bab lain. Jadi kalau benda ikhtilaf, perbezaan pendapat, orang ini kata gini, ulama kata gini, saya rasa benda tu
Maknanya di situ kita ada ruang untuk pilihlah pendapat mana. Begitulah hadiah-hadiah. Tapi kalau benda tu tak ada dalil langsung lah, sehingga sekira-kiranya kalau buat juga boleh menyebabkan jadi nampak buruk agama, jadi nampak serupa dengan agama lain cara praktiknya, hak tu dia kena bincang dalam konteks lain lah pulaknya. Gitu hadiah-hadiah. Asasnya gitu. Jadi kalau dalam bab maksiat, bab benda yang dilarang, pertama sekali dia tidak banyak dah, hak tu memang manusia kena tinggal lah ke mana. Dia tak boleh buat, tak ada masalah. Ini kita bercakap dalam keadaan normal, dalam keadaan biasa. Kecuali dalam keadaan darurat itu dia tu bab lain. Itu dalam bab lain. Benda yang haram pun maknanya misalnya dalam bab makan babi ke misalnya, tu tak boleh kira. Bahkan bab riba pun ulama kata siapa kata hak tak tertutup aurat ha boleh. Tu bab lain. Ini dalam keadaan biasa, masih ada ikhtiar untuk yang halal, tak ada ruang kita ambil yang haram. Jadi benda-benda gini semua nak jaga keimanan kita. Kerana iman ni dia mengikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman kita nak jadi subur, nak jadi tebal, kita kata nak jadi perkasa, nak jadi hebat, dia bergantung kepada kita jaga atau tidak hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bergantung kepada sejauh mana kita beramal dengan sunnah Nabi yang warid daripada hadis-hadis yang sahih itu. Dan ia juga bergantung pada sejauh mana kita berusaha nak mengelakkan daripada khilaf dengan Nabi SAW. Benda-benda maksiat dan sebagainya. Benda itulah yang menentukan kita ni, orang panggil iman ni kukuh sampai ke peringkat iman tu kukuh naik sampai satu peringkatnya sehingga dia boleh rasa mana iman. Seperti mana sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Siapa sanggup perang sehingga sebelum pergi perang lagi tu sengih. Banyak kita tengok dalam riwayat kan. Sahabat Nabi apa tu sengih. 2-3 hari lagi nak pergi perang, dia kata dia bang surga. Siapa dia boleh bang surga? Siapa dia kata rindu nak mati syahid? Tak boleh pergi perang syahid, tak boleh pergi perang fi sabilillah tu sehingga menangis. Disebut dalam Quran pokok bukaiin ni. Pokok yang menangis dalam peperangan Tabuk kerana apa tak cukup syarat nak pergi perang tak boleh. Ni pokok yang miskin. Dipuji oleh Allah dalam Quran. Ni terkenal dengan golongan bukaiyun. Orang yang menangis tak boleh pergi perang. Mana tahap tu bukan tahap biasa tu. Itu dia sudah sampai ke tahap nak sampai tahap tu lah. Sebab tu ulama tulis kitab khusus pula bagaimana akidah sahabat. Bagaimana sahabat ni dalam bab akidah lagu mana. Najilid kitab tu hadiah-hadiah. Ulama tulis bukan seorang. Dalam bab akidah lagu mana pandangan sahabat. Sahabat yang Nabi kata ikut sahabat aku ni tak sesat. Hak Nabi jamin tak sesat. Sebab yang menghuraikan hadis-hadis Nabi ni sahabat. Sebab tu Imam Syafi'i tegas sangat, kalau mu tak faham hadis Nabi, tengoklah sahabat awak lagu mana. Kalau mu tak faham hadis Nabi, tak faham, tak dapat memahami hadis Nabi secara praktikal, tak jelas, kena tengok sahabat amal lagu mana. Itu kaedah dalam mazhab Syafi'i. Mana Imam Syafi'i ni, mana dia kaedah dia buat tu kemah. Jadi benda-benda gitu hadis kita kena faham. Sebab tu wajib kita memperdalami dia panggil sunnah sahabat. Orang panggil sunnah sahabat. Kita tengok dari sudut akidah, dari sudut syariat lagu mana, dan dari sudut memahami bid'ah tu lagu mana. Sahabat tu kita tengok lah. Kalau Aisyah radhiyallahu anha tu anak dara dia, nak cuba kita tengok, kita kaji dengan kita. Nah, sebab gini hadiah kalau kita nak kecek orang ni kata gini, kata 400 tahun tak usah aku. Oh dia kata guna kata dia sahabat kata kan. Sahabat kata ni. Pak Nabi kata. Cuba kita tengok sahabat Nabi. Lagu mana dalam bab ni? Misalnya anak saudara dia 10 tahun nikah disebut. Tu dah setengah riwayat kata anak saudara dia. Sokor tu kat nak meleh huta lah. Sokor dah nak ngekah meleh huta. Royak makcik dia nak Aisyah lah. Makcik dia kata tak boleh, kamu kena sembelih kambing. Memang molek sembelih huta lah, molek boleh jamu orang ramai lagi. Kan molek itu apa je. Nah, tak boleh. Mana Aisyah dia sini dia beri satu kerangka. Orang yang ada otoriti dalam menghurai kesunahan dia beri satu kerangka bahawa tak boleh sebab Nabi tak pernah. Huta bukan tak ada zaman Nabi. Guano ia tak melih huta tu. Maknanya melih huta tu tidak sunnah lah. Lepas tu tak boleh ke boleh apa? Boleh makan potol dah. Tapi maknanya tengok, cuba kita tengok. Apalah Aisyah kau lah Aisyah ni dah. No. Aku tak tahu.
Orang duduk sampai launnya timbuk demo parut. Nah. Jadi benda-benda lagu tu ada. Cuba tengok perhati balik cara tu. Cuba perhati balik. Misalnya Ibnu Umar misalnya. Bila pergi masjid, orang bel. Sudah bel tu, susah bel. La ilaha illallah. Sudah bel, susah bel. Kata nak pula. Salah. Dia tak semaya di masjid tu. Padahal masjid Nabawi tu. Dia nak kelik mai rumah. Apa? Padahal kata salah. Dia kata cukup dah dengan azan tu. Cuba kita tengok ni kerangka yang sahabat faham dalam konteks ibadat. Tak boleh tambah. Nabi pun nasihat dah. Kalau mu nak tambah, nak ayat cerdik dah lebih dah lain lah. Biar kreatif dah lebih dah lain. Misalnya orang agama dan gapo dia. Orang ekonomi tak erti. Orang agama belajar tu. Mana cuba dekatkan kaedah-kaedah hadis, kaedah-kaedah ayat-ayat yang berkait dengan ekonomi, cuba faham dalam konteks masa. Tu biar kreatif situ. Hak bab ibadat ni hadirat sesat dah sebenarnya. Jelas dah ni gini ada contoh dah. Tak perlu dah tu. Kalau kita fikir banyak ni. Kita ni jadi hero. Dalam bab akidah, dalam bab kau ni memahami adat jahiliah bagaimana sahabat faham, boleh kau tidak kita nak amal dan semua komplit dah. Sebab Nabi bentuk sahabat dia ni untuk Islam ni bukan dalam masjid, dalam sebuah kehidupan yang lengkap. Kita boleh tiru belaka. Tengok sini. Cuba kita fikir apa? Kita cuba fikir dah. Nak melih huta tak uwi. Bahkan setengah ulama dia kata maknanya Aisyah tak uwi tu bukan tak uwi sembelih huta, sembelih kambing dulu, ambil sunnah Nabi. Lepas tu nak melih huta, nak jamu orang amal lah pergi lah. Tapi tu. Maknanya kita nampak tu kerangka dia apa tu. Orang panggil ikut Nabi ni, dia kena serupa lah. Kalau tak serupa ikut mana? Nah. Orang tak mari ikut lah kalau tak serupa. Cuba tengok Ibnu. Banyak lagi contoh-contoh lain. Banyak lagi. Misalnya Sayyidina Ali sendiri dalam satu riwayat disebut bila orang pusing baca doa. Sepatutnya kita kata alhamdulillah. Nah, sebut gitu. Dan orang yang dengar pula kata yarhamkumullah. Tiba-tiba ada sahabat Nabi bila pusing, bukan sahabat Nabi, tabi'in. Bila pusing baca doa lain. Doa tu doa yang Nabi baca juga. Tapi bukan baca selepas bersih. Dalam setengah riwayat kata Sayyidina Ali, setengah kata sahabat lain. Sayyidina Ali kata, buatlah tu nak masuk neraka tak? Kerah tu bahasa tu. Buat. Gak hak jo bersih ni kata, apa je muka hadis, muka hak tu ke doa hak Nabi juga. Sayyidina Ali kata, aku bukan mempertikaikan doa tu. Aku mempertikaikan apa mu baca sini. Nabi doa tu Nabi baca lain. Bukan baca sini. Pak Nabi baca ketika bersih ni lain. Maknanya letak kita kena tahu bila ada Nabi buat, kita tahu bila ada Nabi buat maka benda tu jadi syariat. Selagi kita kena tahu. Nak suruh jadi ikut Nabi, lagu mana Nabi buat tu? Kena tahu. Kalau tidak kita pasal tak kena. Nabi pasal sini, kita pasal sini. Jadi tak serupa juga tu. Jadi benda tu kena tahu ada. Benda tu kena tahu. Misalnya sebagai contoh supaya mudah kita faham. Sebab ni amalan yang kita buat sama. Kita nak bawa jumpa tu, ni amalan ni. Bukan bermakna duk bincang benda tu tak ada benda lain dah. Sebab kalau kita buat tak kena dengan cara Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala tak kira. Allah ni dia nak kira sebagai amalan soleh tu serupa ketika dengan orang hak dia atas hak nama rasul tu. Kalau tak serupa dia tak ambil kira walaupun nampak molek pada pandangan kita. Kita berasa molek. Rasa molek. Tapi aku tak sih sebab aku tak serupa dengan aku. Jadi benda-benda gitu hadirat. Kita tidak sini saya sebut benda yang kira secara umum. Secara umum. Kita malah duk ambil benda khilaf-khilaf ke apa benda hak jelas. Benda khilaf kita raih juga dalam setengah-setengah perkara. Tapi setengah-setengah perkara yang kira-kira ini berlaku juga zaman Nabi. Misalnya kita kata tentang kematian, tentang solat tu solat ni. Benda tu berlaku ke zaman Nabi? Berlaku. Hal lagu mana Nabi? Tengok. Kecuali benda tu tak ada zaman Nabi. Tu kita bincang cara lain. Kita gunalah hadis Mu'adz bin Jabal itu. Benda tak ada. Tengok dalam Quran tak ada. Tengok dalam hadis tak ada. Baru kita pakai kias. Baru kita pakai ijma' ulama. Tengok lagu mana. Ni kalau benda sudah ada dah, tak boleh hadirat. Benda ada dah. Jadi penting sangat sebab ni saya sebut ni sebab dia hurah ni banyak. Dia kata nak capai redha Tuhan aku dia ada kaedah dia. Jangan buat tak terkalu gitu.
Jadi kena beringatlah dia. Sebab tu syarat utama dalam agama kita ni, bila seseorang tu nak buat sesuatu ajaran agama, nak beribadat, syarat mula-mula al-ilm, dia kena tahu ibadat tu baru boleh pahala. Misalnya kita yang tidak nak menceburi bidang perniagaan, tidak wajib kita tahu hal ehwal muamalah dalam Islam. Tak wajib, tidak menjadi fardu ain kepada kita. Cukup orang lain tahu, cukup dah untuk kita. Tapi bila kita nak menceburi bidang tu secara, kita kata secara langsung, maka sudah menjadi hukum fardu ain pada kita kena tahu. Lepas tu dalam muamalah, kalau ibadat khusus ni lagilah. Kalau ibadat khusus ni, sebab tu kita tengok dalam kitab fiqh kan, bab ibadat, bab muamalah, dia suku tu. Bab ibadat suku. Dia orang panggil dalam bab ibadat tu apa dia? Start dengan taharah. Tu jelah tu. Tapi muamalah, bab nego, benda yang boleh berubah berdasar pada perkembangan zaman. Tu memang boleh kias, boleh gapo, masalah musalah isti, boleh pakai. Boleh pakai tu. Tapi dalam bab ibadat, nak kawak borang, nak suruh tahlil ni, ini barang berat ni hadirat. Bukan benda kecil, minta maaf lah hadirat. Di atas saya tu, dalam WhatsApp tu, nyawak menyanyi kita lah. Kalau ustaz nak suruh tahlil, gomok kita meninggal kan, nak suruh tahlil kat suisi borang, tengok tu cara tu hadirat. Seborang, kalau nak suruh saya ngatik di Mekah ni, kena bayar mahal sikit, mungkin naik kapal terbang ni. Tu kalau sampai sejuta bayar sekian-sekian. Cuba fikir betul ke tu? Cuba fikir ni, kita bercakap ni secara, jadi ni hijab orang agama ni saya bimbel. Memang berlaku semua ni. Saya pergi ke satu tempat, dia jemput saya untuk kuliah lah. Ni di kalangan golongan elit lah. Dia tunjuk saya borang, kejut saya. Lama sungguh dia kata, pokok cikgu-cikgu sekolah ya isi borang tu nak suruh kawan-kawan ni nak pergi Mekah, beribu-ribu lah habis sore-sore tu. Sejuta suruh ngatik. Bayar beribu untuk pergi tahlil pada ayah dia dekat dengan kubur Nabi. Depan Kaabah. Jadi apa kaitan tu dengan agama kita? Benda tu saya sendiri pun kalau ada dalil nak buat, mahal pun kita bayar kalau ada dalil. Bukan payah sangat ada. Jadi benda-benda gitu kena beringat dalam bab agama ni. Sebab kita nak bawa jumpa Tuhan ni, bukan nak buat main-main, tidak. Jadi dalam kisah ni, kalau dalam kisah benda-benda lagu ni, kena cuma makna dia. Sebab kalau kita tengok sahabat, cuma bab ni cuma makna. Misalnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pernah dalam satu riwayat sebut dia tidak tahu satu hukum. Dia tu khalifah, tetap nenek, yakni datuk perempuan. Bila cucu dia meninggal, lagu mana datuk perempuan tu? Boleh ke tak saka? Dia tak tahu. Dia tanya sahabat. Sahabat kata ada hadis. Dia kata mu dengar hadis. Dia kata dengar. Saya bakal tanya dia. Tu sama sahabat tu. Mu tahu dari mana? Dia kata sahabat. Ada lagi ke orang lain selain daripada mu tahu? Dia pergi cari 4-5 orang hak tahu gitu juga. Sama baru dia terima. Saya bakal tu. Maknanya dia kemah menabat ni. Jelas. Tidak mudah-mudah. Maknanya kalau seorang ni dia jadi bahasa tak sedar, tak nak sahabat Nabi ayat seorang. Tak nak sahabat. Kalau kita tengok sanak-sanak hak tarikat tu banyak benar. Siapa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali dia tahu. Suk Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar tak ada sana. Sayyidina Ali saja. Banyaklah ada juga tidak gitu tapi banyak. Kena beringatlah dia. Mana ya siapa demo tu seorang tu. Benar-benar gitu bagi ulama kita yang terdedah dengan cara manhaj agama ni, itu menjadi pemerhatian dia. Bapa je lagu tu. Mana ya dia seorang tak tahu. Dia seorang tahu, orang lain tak tahu tu bapa. Saya nak tekan sini bahawa kena cuma dalam bab ni kena cuma. Sebab kalau kita tak cara benda-benda lagu tu, kita nak buat, kita nak makam ridha ni, tak boleh dia tak boleh. Sebab apa? Sebab kita bukan sasarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita keutamaan kita bukan Nabi. Itu dua yang disebut oleh
Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Cuma saya nak sebut perkara lain lagi sebab sini panjang, nak sebut secara ringkas. Baik, secara khusus hadis ni, sini dia ada sebut. Jadi dia bahas dalam berkenaan dengan redha ni, hadis ni menjadi tonggak yang besar pertama sekali. Jadi hadis yang kita bincang ni dalam syarah Imam Nawawi, syarah pada Muslim tu dia sebut. Ni pandangan Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah sebut dalam syarah Muslim, dia kata raditu bisyai' ay qana'tu bih. Kata Imam Nawawi, makna redha ni dalam hadis ni hak kita sudah baca lah ni maknanya Imam Nawawi kata raditu bisyai', mana saya terima sesuatu tu dengan hati nurani saya. Tu redha tu mana kita terima dari mana terima benda tu, dan kemungkinan kita akan terima dengan hati nurani kita, dengan erti qana'tu bih, saya terima secara puas hati. Tu. Dan saya fikir saya tak perlu dah kena melayan benda tu saya perlu. Ni kata waqtafaitu bih, saya rasa cukup dengan hal tu. Maknanya bila kita terima Nabi sebagai Nabi, makna hak Nabi tu cukup dah bagi kita. Kita tak asir hak lain. Tu mana ridha, kata Imam Nawawi rahimahullah. Ni kalau kita terima hak Nabi, kita berasa lain hak tidak Nabi pun molek juga. Ini kalau mengikut ni juga, maknanya benda tu perlu kita semak lagi lah. Perlu kita latih lagi diri kita supaya sampai kepada tahap kita taksir pada benda lain. Ini bab ibadat ni. Ni bicara dalam bab ibadat. Bahkan Imam Muslim sebut lagi tu walam aqlub ma'ahu ghairahu. Saya tak akan cari dah selain. Bila saya puas hati pada benda tu orang panggil baru redha. Misalnya sahabat Nabi banyak kita jumpa dalam hadis, pergi jumpa Nabi royak kat satu benda, bila saya buat saya tak asir dah pada benda lain. Tu ridha lah tu. Mana kalau Rasulullah royak pada saya satu amalan sehingga saya rasa tak perlu dah pada benda lain. Ramai sahabat kita minta dengan Nabi gitu dalam hadis. Kalau kita mengaji hadis malah kita jumpa banyak hadis lagi tu. Maknanya sahabat ni dia faham itu makna beriman kepada Rasul, redha kepada Rasul. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan bahawa makna hadis ini kita nak sebut intipati biar kita faham. Makna hadis. Jadi nak boleh siapa ta'mul iman ini boleh mencapai kemanisan iman ni lagu ni, seperti yang ulama kita salaf kita huraikan. Seseorang itu dia tidak akan cari dah selain Allah Ta'ala, dan dia tidak rasa nak dah selain daripada cara Islam, dan dia tidak akan cuba untuk hidup melainkan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, wala syakka fi anna man kanat hadhihi sifatuhu faqad khalasat halawatul iman ila qalbihi wa dhaqa ta'muhu wa dhaqa ta'mah. Tak syak lagi kata Imam Nawawi, kalaulah seseorang itu ada sifat ini kepada dia, maka sebenarnya kemanisan itu sudah benar-benar bertapak di dalam dirinya, dan dia sudah benar-benar dapat merasai kemanisan iman itu. Siapa tahu tu? Jadi hak ni hadirat, untuk benda ni kita tidak boleh nilai orang itu dapat atau tak dapat. Hak ni Nabi ajar untuk kita nilai diri kita. Aku ni sudah hakikat siapa peringkat kita boleh rasa. Kita boleh rasa diri. Sebab ni masalah hati ni, kita boleh rasa sendiri. Dan kalau kita tengok orang tu siapa peringkat sepuluh sahabat sehingga tak langsung kepada dunia, walaupun cari dunia tetapi tak terikat dengan sanggup apa sahaja untuk agama, tu hadirat tinggi lah. Sebab tu ulama, kalau tidak tak okey lah ulama sebut setinggi-tinggi wali tidak dapat mengatasi serendah-rendah sahabat. Ulama kita nak buat kenyataan lagu tu hadirat, bukan mikir sekali jemaah tu. Kadang-kadang proses itu dia tengok tu berbelah-belah tahun. Tengok lagu mana sahabat kaji habis nak boleh kata lagu tu. Setinggi-tinggi wali tak dapat mengatasi. Maknanya sahabat ni sebenarnya wali yang paling tinggi. Tak tahulah atas nama wali gapo tu, tak tahulah. Tapi maknanya gitulah hadiah-hadiah kedudukan dia. Asal lagi saya nak ambil, lepas tu kita bincang semula lain. Kata Qadiyat pura juga hadis ini. Kata Qadiyat rahimahullah berkenaan dengan hadis ini juga.
Dia kata makna hadis ni adalah sah keimanan seseorang itu, makna benar iman seseorang itu, dan hati dia menjadi tenteram dan batin dia tu menjadi tidak ada sifat keluh kesah itu. Kerana apa? Kerana redha dia terhadap yang disebut tiga, yang disebut adalah redha kepada Allah sebagai Tuhan yang disembah, Tuhan yang mencipta alam ini, dia terima. Mana Tuhan yang menguruskan alam ini, apa yang berlaku itu sebenarnya di bawah tadbir, di bawah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terima. Dan dia terima Islam itu sebagai satu cara hidup yang secara redha dia terima. Dan dia terima Nabi Muhammad. Itu makna tiga perkara yang dimaksud oleh qadiyah. Bila seorang itu terima tiga perkara itu dengan makna redha, maka kesan dia, iman itu jadi sahih, sehat, sesehat-sehatnya kita kata. Dan hati dia jadi tenang, dan batin dia tu pun jadi tidak meracau. Dia hanya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut dalam hadis ni, kata qadiyat, terima benda tu dengan makna redha menjadi dalil bahawa orang itu sudah sabit dia betul-betul makrifah kepada Allah. Ini kata qadiyat. Mana orang boleh terima tu tiga perkara dengan maksud redha, hadis ni menjadi dalil subutu makrifati. Sabit, makrifah dia tu sabit, kukuh molek. Tidak pada bibir tetapi sudah pada ruh dia tu. Ruh dia tu. Dan mata hati dia tu sudah berjaya mencapai tahap ini. Dan hati dia sudah rasa berada di peringkat yang tidak boleh diganggu sedikit pun oleh dunia. Kerana kata qadiyah lagi, seseorang yang redha kepada sesuatu, li'anna man radiya amran sahala alaih. Seseorang yang redha pada sesuatu, mudah dia buat sesuatu. Seperti sahabat Nabi redha kepada Nabi, redha kepada Islam, jadi mudah dia nak amal Islam. Benar hak dia amal tu bukan benda kecil-kecil, ada tak? Mati dalam perjuangan. Ada sahabiah di bumi Madinah, seorang perempuan, sahabat perempuan, semua anak jatah dia tu, laki dia dalam hadis pun, anak jatah dia, suami dia semua mati, tak ada seorang habuk. Keluarga dia tu lelaki. Dia menangis. Sahabat tanya, kenapa menangis? Dia kata habis dah orang jatah dalam keluarga dia. Jadi dia nak atas apa lagi? Pergi perang. Ini pelik dia sahabiah. Makna kena ajaran Nabi tu jadi lagu tu kerana agama. Jerit tu kerana tak ada dah orang lelaki untuk dihantar pergi perang fi sabilillah, mati semua. Dia bukan jerit tu kerana tak boleh, kerana dia rasa dia tu kalau bersuami, suami lagu tu lah. Boleh anak pula, anak lagu tu kok sanggup mati kerana agama. Ini bagi seorang perempuan yang meresak molek ajaran Nabi. Jadi hak ni hadirat tinggilah, tinggi kedudukan. Jadi kalau dalam konteks kita sekarang ni, lagu mana nak buat, nak didik anak tu biar jadi nak pada agama, sanggup untuk agama. Pertama sekali kita dulu kena sanggup pada agama. Kita sebagai bapa tu kena sanggup dulu. Hak anak tu duduk nombor 2. Sanggup agama ni untuk segala-gala. Demikianlah saya nak habis ini. Ni sikit kata-kata qadiyat. Demikianlah kata qadiyat mukmin ya, fakadha al-mu'minu idza dakhala qalbahu al-iman sahala alaihi ta'atullah ta'ala waladat lahu. Mukmin yang sebenar begitulah mukmin yang sebenar, kata qadiyat. Apabila keimanan telah meresap masuk dalam hati dia, mudahlah kepada dia mentaati Allah dengan penuh ketaatan. Dan ketaatan yang dilakukan itu menjadi satu kesedapan, keseronakan. Jadi sedap pula buat ketaatan kepada Allah. Bila apa? Bila dia berada dalam keadaan rida kepada Allah, rida kepada agama, rida kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak lagi perkara mungkin kita boleh bincang semula lah. Ni saya sebut ni tujuannya hadirat nak supaya kita faham maksud hadis Nabi yang ringkas ini. Bila ulama tu hura tu, dia tu besar makna dia. Sebab tu setengah-setengah ulama menyebutkan bahawa hadis ini walaupun kecil saja sahih dia,
beberapa kalimah saja, tetapi alaiha madaru maqamatid din wa ilaiha yantahi. Hadis ni sebenarnya merupakan madar maqamat din, tempat berlega ni, dia panggil nila-nila agama. Seolah dia ni macam nunggulah. Jadi duk musing situ. Macam tunggu kelata kata. Dan kepada hadis inilah terhenti nak ajar agama. Dia gisit. Dia gisit. Sebabnya dalam maksud redha ini, dia berbentuk taat kepada Allah. Yang mana taat ni ulama bagi dua. Apa dia? Al-amru bil fi'li wal amru bit tarki. Dua perkara. Kita simpulkan begitu. Yang dimaksudkan taat kepada Allah ni dua. Ikut buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah. Ataupun setengah ulama dia kata al-amru ni perintah Tuhan ni kita bagi dua. Perintah al-amru bil fi'li, perintah supaya buat. Ada Allah perintah supaya buat. Selagi ada dia panggil perintah supaya tinggal. Al-amru bit tarki ni perintah supaya tinggal ni ada ulama tulis kitab. Khusus pula setebal ni hadirat. Memang cukup baik. Dia panggil sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah maknanya benda-benda yang kita tak buat tu kerana kita faham Nabi lah tak buat, tak buat tu boleh pahala supaya kita buat amalan-amalan yang kena buat tu. Bukan kata bila kita tak buat sesuatu tak boleh pahala. Tak. Kita tahu benda ni tak betul ni, kita tak buat boleh pahala. Hak tu dia panggil sunnah tak kena tinggal. Sebab ni ulama tu dia. Saya duk tengok-tengok tu dalam bahasa Indonesia apa tak ada diterjemah lagi kitab tu. Tajuk dia pun as-sunnatu at-tarkiyatu. Bukan as-sunnatu al-fi'liyatu. Hak tu biasa dah kita buat tu. Sunnah hak kena tinggal. Ada juga. Ada. Jadi insya-Allah kita akan bincang semula ni, kita akan sambung semula kerana ada lagi tempat yang menarik tu untuk kita bincang. Kerana hak ni dalam risalah ni cukup molek, dia ada sebut akhir sekali dia buat pula kesan daripada dia buat mari pandangan sahabat juga memperkata kata rida. Kena ingat aja reda ni benda yang beberapa hadis Nabi berwasiat supaya ada orang Islam mesti berusaha mencapai maqam rida. Ada dalam hadis Nabi. Makna hak ni termasuk dalam wasiat Nabi untuk kita berusaha supaya kita boleh capai ni. Dan terakhir dari risalah ni Malik disebutnya simaru wa fawaidur ridha. Apakah faedah-faedah ridha? Hasil daripada ridha ni jadi lagu mana? Kalau siapa ke peringkat tu kita boleh nampak gejala zahir manusia tu. Ada juga. Sini dia senaraikan. Jadi insya-Allah hadirat kita akan cuba bincang ni supaya kita lebih lagi jadi kita terasa betapa mana hadis Nabi ni sebenarnya walaupun nampak ringkas tapi makna dia tu dia dalam makna dia tu. Dia rasa setakat itulah hadirat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.